Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf tuan-tuan kerana tadi terputus kita punya kuliah. InsyaAllah kuliah akan disambung sekarang. Silakan Ustaz, sambung boleh insyaAllah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Baiklah, kalau tuan-tuan perhatikan paparan yang ada tu, maka itulah dia. Kita kata tasyakul dan tasawur. Tasyakul membentuk, tasawur menyerupa. Tasyakul bentuk, tasawur rupa. Jadi setelah dibentuk dan dirupakan, maka butain itu merupakan perut. Tinggal lagi ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat yang masyhur bahawa manzilah butain yang dibina daripada 3 bintang yang ditunjukkan di situ, butain itu membawa makna perut. Persoalannya perut siapa? Dua. Sama ada perut lembu atau perut kambing. Perut sahur ataupun perut hamal. Pendapat yang masyhur, walaupun dia masyhur tetapi tak jarang digunakan, menyatakan bahawa manzilah al-butain yang dibina oleh 3 bintang ini, al-butain itu merujuk kepada perut lembu, perut buruj lembu, buruj sahur. Bila digambarkan begitu, tak apa. Pendapat yang tidak masyhur tetapi itulah yang diguna pakai. Walaupun dia tak masyhur, dia muqabil asah, dia muqabil azhar, tapi dia yang digunakan. Iaitu menyatakan bahawa manzilah al-butain itu adalah perut hamal, perut bagi kambing. Pun begitu kalau kita perhatikan, takkan perut kambing dia duduk dekat apa nama kaki tu. Pada pandangan mata kasar kita macam itulah. Tapi perkataan butain itu adalah tasghir, memperkecilkan sesuatu atau memperbesarkan sesuatu. Kalau di sini dinisbahkan kepada hamal, maka butain tu maknanya kecil perut kambing tu. Perut kambing yang kecil sangat. Halus sangat perut dia. Apabila dinisbahkan kepada sahur, maka kita kata boroi perut sahur tu. Lembu yang perut dia boroi sangat. Sehingga lembu tu tak mampu berdiri, lembu tu duduk je. Jadi nanti kita akan sampai kepada kita kata buruj. Sahur tu adalah gambaran seekor lembu yang duduk kerana tak mampu nak tanggung perut boroinya. Itu istilah yang disebut kenapa menggunakan butain, kenapa tak guna batnon, perut. Senang, kenapa nak guna kalimat tafsir butain. Baik, Ustaz Faizal Jani boleh gerakkan lagi. Kali ini apabila diperhatikan, tuan-tuan yang dirahmati Allah, setiap hari manzilah al-butain, yang dibina dengan 3 bintang akan berganjak 1 darjah ketika terbit fajar. Contoh kalau kita lihat 1 Jun 2021. Jadi tuan-tuan yang ada perisian stellarium nanti boleh buat perbandingan. Jadi menggunakan stellarium yang mudahlah. Pada kedudukan di Pulau Pangkor, tarikh 1 Jun 2021, waktu terbit fajar jam 5.50 pagi, ketinggian buruj
ketinggian salah satu bintang yang membina manzilah Al-Butain itu, kalau letak kat situ tulis Al-Butain tu, ketinggiannya satu darjah. 1 darjah. Jadi apabila kita merujuk pada hari selanjutnya, iaitu pada 2 Jun 2021 jam 5.50 pagi. Maknanya 1 Jun 5.50 pagi ketinggian 1 darjah. Esoknya 2 Jun waktu subuh 5.50 pagi ketinggiannya 1 darjah 53 minit. Dengan kata lain, hampir 2 darjah. Sah setiap hari manzilah Al-Butain akan berganjak sebanyak 1 darjah. 1 hari 1 darjah. 30 hari 30 darjah. Itu nilai yang perlu kita faham. Baik, Ustaz Faizal Jani, boleh gerakkan lagi. Gerakkan. Berakhirnya manzilah Al-Butain dengan terbitnya bintang Al-Thuraya di ufuk timur ketika terbit fajar. Bila? Kalau kita ambil tarikh 10 Jun 2021, 10 Jun terbit fajar 5.50 pagi di Pulau Pangkor. Tuan-tuan akan dapat lihat kemunculan bintang Al-Thuraya. Tuan-tuan perlu perhatikan kat situ ada bulat tu, bintang Al-Thuraya. Oleh kerana bintang Al-Thuraya tu ada, yang bulat tu dah nampak tu. Terbitnya bintang Al-Thuraya mengesahkan berakhirlah manzilah Al-Butain. Bukan berakhirnya macam mana? Itu bukan lagi giliran Al-Butain. Bukan lagi shift Al-Butain. Al-Butain masih ada, masih kelihatan, tapi bukan giliran dia lagi. Dia kena serahkan kepada manzilah selanjutnya, iaitu manzilah Al-Thuraya. Manzilah Al-Thuraya. Jadi kalau kita perhatikan, sekadar 9 hari sahajalah Al-Butain beraksi. Dia dapat beraksi, bukan duduk di kursi simpanan selama 9 hari. Lepas tu dia ada, cuma tidak lagi dalam rujukan dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, Ustaz Faizal Jani boleh gerakkan. Gerakkan. Kalau kita tasyakul dan tasawurkan, rupa bentuk kan macam begini. Kita akan nampak. Maknanya pada tarikh 10 Jun 2021 terbit fajar, masuknya waktu subuh 5.50 pagi di Pulau Pangkor. Dah nampak dah. Dah terbit dah bintang Al-Thuraya, bintang yang terletak di Buruj Al-Thawr. Baik. Boleh gerakkan lagi Ustaz Faizal Jani. Kita gerakkan lagi. Ini adalah yang terakhir, slide yang terakhir. Kalau perhatikan di situ, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bulan terbit pada tarikh 28 Ogos 2021, 28 Ogos 2021 jam 11.58 malam. Jam 11.58 malam. 23.58 malam. Jadi tuan-tuan akan perhatikan kat situ. Kalau cuba perhatikan garis ufuk yang berwarna hijau. Garis ufuk yang berwarna hijau tu. Di sebelah timur, Syarqon, Shimroqaf, Syarqon. Tuan-tuan perhatikan, bulan telah terbit. Pada tarikh 28 Ogos 2021 jam
11.58 malam, bulan dah terbit. Bulan terbit di manzilah al-butain. Yang saya tandakan bulan tu pada bahagian kaki menghubungi perut si kambing gurun hamal tu. Tu adalah salah satu daripada 3 bintang al-butain. Maka pada tarikh 28 Ogos 2021, bulan terbit berlatar belakangkan manzilah al-butain. Itu namanya wal qamara qaddarnahu manazila. Jadi kalau ditanya sekarang ni manzilah apa, merujuk kepada kedudukan bulan, bulan terbit pada 28 Ogos di manzilah al-butain. Bulan terbit di manzilah al-butain pada tarikh 28 Ogos. Esok bulan dah berganjak kepada manzilah yang selanjutnya. Baik. Apa yang saya nak jelaskan di sini, kalau kita mempelajari ilmu mantiq. Ilmu mantiq, dan dalam ilmu mantiq ada lagi pecahan namanya ilmu al-maqulat. Al-maqulat, ilmu memperkatakan sesuatu. Apabila kita nak memperkatakan sesuatu, maka ada tata cara dalam memperkatakan sesuatu benda tu, iaitu 2 perkara. Yang pertama sirah, yang kedua fikrah. Sirah sama ada sirah lafaz, sirah kalimah, dan fikrah, iaitu konsep. Ada di situ sirah, dan ada di situ fikrah. Fikrah itu adalah konsep. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, 2 perkara. Jadi apabila kita menyebut manzilah al-butain, apa tu manzilah al-butain? Maka dari segi sirahnya, bentuknya apa? Sebab itu kalau kita kata sirah itu bentuk, rupa bentuk, fikrah itu konsep. Bila ada rupa bentuk sebegini, konsepnya sebegini. Rupa bentuknya sebegitu, konsepnya sebegitu. Jadi kalau sebut sirah di situ merupakan tasyakul dan tasawur. Jadi manzilah al-butain itu bagaimana ditasyakulkan dan ditasawurkan. Bagaimana dia ditasyakul dan ditasawur, itulah fikrahnya, itulah konsepnya yang nak dibawa, sirah dan fikrah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan pengarang kitab ini Asy-Syaikh Ibnu Muhammad An-Nabhani, apabila dia menerangkan kepada kita manzilah al-butain maupun manzilah yang pertama asy-syaratain, maka dia akan beri dalil sokongan. Dalil sokongan. Apa makna dalil sokongan? Bersama-sama dengan bintang yang membina manzilah al-butain, ada bintang-bintang sokongan. Sama ada bintang sokongan itu berada di sebelah utara, Syam, merujuk kepada arah utara, ataupun bintang tu di sebelah selatan, Yaman, merujuk kepada arah selatan. Itu yang dibahaskan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Dan bila tarikhnya, itu yang sahaja yang dijelaskan dalam kitab Manzum Manzilul Qamar. Tapi kalau kita
lanjutkan dalam kitab Ajaibul Makhluqat wa Gharaibul Mawjudat karangan Asy-Syaikh Al-Imam Zakaria Al-Qazwaini, wafat pada tahun 600 tahun. Bayangkan tuan-tuan, tahun 600, dilahirkan 601 Hijrah sampai 682 Hijrah. Ya, Asy-Syaikh Al-Imam Zakaria Al-Qazwini wafat pada tahun 682 Hijrah. Dijelaskan kepada kita untuk keperluan masyarakat Mesir. Manzilah ini dijadikan sebagai penandaan jadual pertanian. Penting kerana mereka nak memulakan penanaman asyair. Mereka nak mulakan penanaman gandum. Sama ada gandum nak ditanam itu gandum ringan, gandum sederhana, gandum berat. Kalau padi, dua je. Padi ringan, padi berat. Gandum ni ada 3. Gandum ringan, gandum sederhana, gandum berat. Gandum ringan sekitar 100 hari, 90 hingga 100 hari. Gandum sederhana, dia lebih kurang 200 hari. 180 hari hingga 200 hari. Gandum berat antara 300 hari hingga hampir 360 hari. Jadi 3 maknanya jenis gandum dalam keluarga ajnasus syair. Gandum ringan, gandum sederhana, gandum berat. Bagi kita 2 je, padi ringan, padi berat. Jadi penting memahami manzilah ini kerana manzilah itu akan menyediakan jadual penanaman makanan ruji bagi penduduk Mesir. Ini cerita 800 tahun yang lalu. Asy-Syaikh Al-Imam Zakaria Al-Qazwini. Saya kembalikan kepada Ustaz Faizal Ajani. Kalau ada 1-2 yang nak dikongsi sama ataupun pertanyaan, dijemput dan dipersilakan. Terima kasih kepada Ustaz Hanafiah atas penjelasan berkaitan dengan manzilah Al-Butain tadi. Dan sekali lagi saya mohon maaf bagi pihak Jawatan Mufti kerana tadi terputus dia punya broadcast ataupun live dekat FB tadi, Ustaz. Sebab tu tengok dia punya view tadi tiba-tiba turun. Rupanya terputus. Jadi kita sambung balik. Jadi dalam Facebook nanti akan ada 2. Satu yang awal tadi dan kemudian yang terakhir ni, insyaAllah. Mungkin sebab terputus tu, Ustaz, tak ada orang yang bertanyakan soalan ni. Cuma kalau dari sudut konteks kita di Nusantara lah, Ustaz. Mungkin Ustaz boleh jelaskan sikit tentang tadi alamat cuaca dalam konteks di Mesir. Kalau kita di Nusantara ni ataupun khususnya kita di Malaysia ataupun lebih khusus lagi kita di Perak, Ustaz, mungkinkah ada tanda-tanda cuaca yang kita boleh ambil daripada dengan terbitnya manzilah Butain ni di fajar ketika mana waktu subuh tu, Ustaz? Dalam konteks kita di Perak ataupun di Malaysia. Kalau konteks di Perak, kita kata negara-negara utara lah kan. Negeri-negeri utara lah, maknanya Perak, Seberang Perai, Pening, Kedah, Perlis. Maka takwim Piyama ataupun takwim Piyama adalah takwim kita kata musim. Piyama tu bahasa lama orang Kedah. Piyama maksudnya musim. Jadi takwim Piyama ataupun takwim musim. Musim penting untuk penanaman, ternakan dan nelayan. Jadi takwim Piyama, kalau nak faham takwim Piyama ni memang kena belajar manzilah. Nak faham takwim Piyama ni, takwim musim yang digunakan daripada tahun 1780.
tahun 1780 Masihi. Kini 2021. Tahun 1780 orang Kedah, orang Perlis dah guna dah. Orang Perak pun dah guna. Orang Penang pun dah guna. 1780. Ya. Sehingga tahun 1976. Selepas tahun 1976, takwim Piyama ataupun takwim musim ni yang rujukannya adalah Manzilah 28 ni dah mula dilupakan. Kenapa dah mula dilupakan? Kerana pertanian yang dijalankan di 1976 ni adalah pertanian komersial. Jadi dah ada pengairan muda, pengairan krian, semua dah buat kan. Jadi kita mula diperkenalkan 1976 tu tanaman padi setahun 2 kali. Tanaman padi setahun 2 kali. Tanaman padi setahun 2 kali, padi berat dan padi ringan pun diubah rupa bentuk dia. Kalau selama ni padi ringan dekat Malaysia lah kan, 95 hari hingga 110 hari. Itu padi ringan. Padi berat, dia biasanya 200 hari. Tapi dengan kemajuan pertanian hari ini, jadi antara padi berat dengan padi ringan tu beza 20 hari je. Beza 20 hari. Kalau padi ringan 95 hingga 110, padi berat 110 hingga 120 aja. Itu yang saya faham sikit-sikit lah. Walaupun tak tanam padi kerana dululah Haji Khalid, Kementerian Pertanian, dia selalu bawa saya ke Kedah kalau musim nak mula menanam. Bulan April, bulan Mei memang aku diterbangkan ke Kedah. Jadi pergi Kedah. Pergian tu. Gunung Jerai. Ian, itu yang faham Kuala Salah. Sampai Perlis ni. Lepas tu nanti masa tu timbalan Menteri Pertanian orang Perak. Allah. Timbalan Menteri Pertanian orang Perak. Saya akan pergi ke Batu Gajah tu nanti. Tengok padi kat sana sampai ke tu namanya Alo Pongsu no. Alo Pongsu, yes. Alo Pongsu no. Alo Pongsu tu untuk tengok padi. Tapi aku tak beritahu Ustaz Jani aku datang ke Perak. Tengok penanaman padi tu yang asalnya setahun 2 kali. Akhirnya tak boleh. Sekarang ni yang kita mampu buat 2 tahun 3 kali. Patutnya 2 tahun 4 kali. Dah tak boleh. Yang hanya mampu sekarang ni dah makin sikit dah. 2 tahun 3 kali je tanaman. 3 kali musim tanaman. Dulu kita boleh buat setahun 2 kali, 2 tahun 4 kali. Sekarang dah tak boleh. Yelah nak nyatakan di sini Ustaz Faizal Jani, jadi takwim Piyama, takwim musim penanaman ni daripada 1780 sampai 1976. Lepas tu orang dah tak rujuk lagi kerana dah ada sistem pertanian yang komersial. Kenapa kadang-kadang nak komersial? Keperluan. Penduduk makin ramai, kawasan bendang makin sikit. Kerana Ustaz Faizal Zani pun nak buat rumah banglo dekat Bagan Serai. Diambilnya kawasan kawasan bendang dibuat perumahan, rumah banglo no. Jadi kawasan pertanian, kawasan bendang makin sedikit, permintaan makin ramai, jadi kita memang terpaksa ke arah pertanian moden komersial. Tapi hari ini mampu ke? Mampu ke? Yang jelas kita dapati bahawa negara Mesir, kalau baca dekat nilai internet lah kan. Negara Mesir sekarang ni dengan Sudan, mereka dah menggelatan kerana empangan Nil, yang air Nil daripada Ethiopia tu dah buat empangan. Jadi Habasyah dah buat empangan besar. Jadi
akan kehilangan 50% air sungai Nil. Oleh itu, 5 juta petani dekat Mesir terancam. 5 juta petani dekat Mesir terancam. Main-main apa? Mesir 85 juta penduduk dia. 5 juta adalah petani. Itu petaninya. 5 kali 5, 25 juta adalah keluarga petani. Di Mesir. Terancam. Jadi sekarang ni dia orang nak, in English language you call what? Dia back to the basic. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana istishabul asli. Dia nak balik semula ikut takwim zaman 682 Hijrah. Nak ikut balik takwim pertanian Al-Syaikh Al-Imam Zakaria Al-Qazwini. Baca, tengok kat internet macam mana masalah pertanian. Maka mereka menyatakan kesengsaraan petani-petani di Mesir. Waliyazubillah. Malaysia aku tak nak sebut, nanti kalau aku sebut aku tak dapat APC. Kalau dia diam. Tapi yelah, orang akan bertanya, kenapa usaha Hanafiah ada 2-3 orang dia WhatsApp, kenapa nak ajar manzilah? Wahal manzilah ni dah tak praktikal lagi. Betul, dah tak praktikal. Yang praktikal ni cocok dinding Maybank, muntah ke tidak. Tapi kita akan tahu, lazimnya selepas pandemik krisis makanan. Selepas pandemik krisis makanan. Dunia ke arah krisis makanan. Jadi orang dulu dia ada jadual. Orang sekarang dia hanya ada jadual kenaikan gaji dia saja. Jadual lain tak ada. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, ada satu soalan Ustaz. Ada satu soalan saja yang kita boleh ada ditanya tadi Ustaz. Boleh InsyaAllah Ustaz? Silakan. Ini anak murid Ustaz kot ni. Daripada Bandar Tenggara Kulai ingin bertanya, kekerapan manzilah Butain dalam sebulan berapa kali ia muncul, terutama di tanah Melayu? Adakah ia berbeza mengikut negeri? Boleh dapat Ustaz? Kekerapan manzilah Butain. Okey, baik. Terima kasih Ustaz Hafiz. Ustaz Hafiz ni dia belajar Mesir ni. Azhari. Ustaz Mesir Azhari ni. Bandar Tenggara. Baiklah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi berapa kali kita boleh tengok, yang penting kemunculan. Kita boleh melihat bintang manzilah Al-Butain ini bermula daripada 1 Jun. Bermula daripada 1 Jun kita boleh lihat dia waktu fajar. Ataupun kita kena tunggu lagi 20 minit, taklis, hilang gelap dia, nampak dah bintang tu ketinggian 6 darjah. Lepas tu bintang tu akan berganjak. Setiap hari berganjak 1 darjah. Jadi lepas 30 hari bintang tu masih nampak lagi. Manzilah Al-Butain tu dengan 3 bintang tu masih nampak lagi. Kerana apa? Dia ada tinggi. Waktu terbit fajar dia dah tinggi 30 darjah. Manzilah lain pula. Jadi kita akan nampak selagi dia tak terbenam. Kita akan nampak di waktu fajar selagi dia tak terbenam. Jadi sebenarnya yang nak dijelaskan dekat sini ialah bila bermula kemunculannya tu, bila mula kemunculannya tu dikira sebagai bila dia terbit di waktu fajar. Bila dia terbit di waktu fajar itu dikira kemunculannya itu dijadikan penanda. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Dijadikan penanda. Tanda apa? Tanda untuk keperluan kita. Sama ada jadual pertanian, jadual ternakan, jadual perusahaan kita. Itu aja. Jadi dijadikan penanda. Bagi masyarakat Mesir, bintang Al-Butain ini kalau diterbit aja waktu fajar, terbit sahaja waktu fajar, maknanya
mereka perlu bersedia untuk memulakan penanaman gandum bagi musim panas. Dia ada, masyarakat Mesir ni hebat. Dia tanam gandum, dia ada tanam gandum pada musim bunga. Dia ada tanam jenis gandum pada musim panas. Dia boleh tanam gandum pada musim sejuk. Dia cuma tak tanam musim luruh. Dia ada jenis-jenis gandum. Kerana asyair dia tu, dia ada 30 jenis asyair. 30 jenis gandum. Wah. Jadi dia boleh pilih sama ada dia nak mulakan penanaman gandum ni di musim bunga, di musim panas, di musim luruh. Musim sejuk dah tak. Di jenis lain pula. Bagi kita tak begitulah. Kita tanaman padi. Kita berdasarkan air tu. Bila pengairan krian tu. Bila pengairan muda tu masuk air. Air bila? Semua nak setuju, okey masuk air. Bila air dah masuk, yang kedua, subsidi. Dah bank in belum subsidi? Cerita lah tuan-tuan, tak baik ngata-ngata. Nak menyatakan. Jadi, kalau masyarakat Mesir, dia ada 30 jenis gandum. Dia ada buat pemilihan. Gandum jangka pendek, gandum yang kita kata gandum ringan, gandum sederhana, gandum berat. Masing-masing tu ada kelebihan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ayat 261. Ambatat sab'a sanabila fi sumbulatin mi'atu habbah. Jadi Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran tentang nilai orang yang membelanjakan harta di jalan Allah dengan membuat perbandingan habbah, sebutir gandum. Maknanya sebutir gandum tu. Kerana Allah Ta'ala hubungkan di situ sumbulah. Sumbulah tu tangkai gandum. Tangkai gandum ni, bila pokok gandum tu dah naik, daripada sebutir gandum, akan tumbuhlah sepohon gandum. Sepohon gandum, daunnya rimbun, lebat bunganya, bukan itu. Pohon gandum tu naik sahaja satu pokok gandum tu, dia akan mengeluarkan sumbulah, tangkai. Pada tangkai ni tu paling hebat, pada tangkai ni tu dia boleh pergi 7 ataupun dia boleh pergi 6 bahagian. Dan setiap satu tangkai tu dia boleh kepada 13 butiran biji gandum tu sendiri. Tu ceritanya lah. Jadi apa yang nak diterangkan di sini, kepentingan butain ini untuk masyarakat Arab satu ketika dulu. Sekarang mungkin juga menjadi rujukan. Begitu je bagi kita, apa manfaatnya? Jadikannya sebagai penanda. Penanda penjadualan sama ada pertanian kita, ternakan kita, perusahaan kita, kerana dia bermula pada 1 Jun. 1 Jun tu pengakhir musim bunga. 21 Jun bermula musim bunga. Maka ada lagi 20 hari sebelum datangnya musim bunga. Sebelum datangnya musim panas, pengakhir musim bunga, sebelum datangnya musim panas. Maka bila ditanya, mana kita ada musim panas, musim bunga? Kita tak ada begitu, tetapi peralihan angin tu ada. Maknanya bila akhir, kita kata awal Jun ni itu adalah detik di mana disebut sebagai gelombang kedua angin barat daya. Gelombang pertama angin barat daya adalah April, Mei. Gelombang kedua angin barat daya adalah Jun, Julai. Gelombang ketiga itu Ogos, tak pasti siapa kena.
Dia 3 gelombang yang perlu diketahui. Jadi pentingnya Al-Butain itu penandaan waktu itu sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak kepada Ustaz Hanafiah atas penjelasan yang saya kira cukup baik, alhamdulillah, dan juga jelas dalam perbincangan kita berkaitan dengan manzilah Butain, insya-Allah. Jadi saya rasa setakat ini saja dulu untuk live kita di FB Jabatan Mufti Negeri Perak dalam kuliah bacaan kitab Manzumatul Manazilul Qamar. InsyaAllah tuan kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan pada hari Selasa jam 9.30 hingga 10.30 seperti mana pada hari ini. Mohon maaf kerana sebentar tadi terputus kita punya live, dan insyaAllah kalau ada apa-apa soalan tuan-tuan boleh kemukakan pada sesi kuliah yang akan datang, insyaAllah. Terima kasih banyak pada Ustaz kerana bersama-sama kita. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang tadi bersama kita dan kemudian sambung lagi dalam sesi pada kali kedua ni. Terima kasih banyak tuan-tuan, dan insya-Allah moga-moga kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Wallahu taala alam. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, alhamdulillah. Khair.